Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Apa khabar anda di luar sana? Anda bersama saya, Hafiz Rosli, bersama rakan penyampai saya, Jiji Ahmad di Awani Pagi, 7.30 pagi ini. Dan kita nak bawakan satu perkembangan yang menarik sekali. Ini baru berita yang baru kami terima. Iaitu mengenai, ya betul, mengenai kemenangan Liverpool dalam Liga Perdana Inggeris. Dan You Will Never Walk Alone. Lagu itu menjadi ingatan sentiasa terutama bagi penyokong setia The Reds apabila pasukan Liverpool berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris. Dan kemenangan ini merupakan pertama kali dalam 30 tahun selepas Manchester City tewas kepada Chelsea 2-1. Dan pasukan kendalian Jurgen Klopp ini sebelum ini hanya memerlukan satu kemenangan sebelum ia dinobatkan sebagai juara. Namun kekalahan City yang berada di kedudukan kedua Liga mempercepatkan kemenangan itu. Penularan pandemik di seluruh dunia yang mengubah segala bentuk permainan dengan SOP yang ketat tidak mematahkan semangat bagi peminat Liga Juara yang menantikan saingan untuk terus beraksi. Dan akibat daripada pandemik ini, tiada sambutan secara besar-besaran berkemungkinan dibuat seperti sambutan kemenangan oleh klub-klub sebelum ini. Baik, dan untuk bercakap mengenai kemenangan Liverpool dalam Liga Perdana Inggeris ini bagi musim 2019-2020, kita akan bersama dengan Presiden All Reds Malaysia, Muzili Aznur Musa di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Fizi. Muzili, jadi apa agaknya perasaan pada ketika ini hasil kekalahan Manchester City ke atas Chelsea yang automatik menobatkan Liverpool sebagai juara? Apa perasaan dan juga adakah sama saja feel dia jika kita nak bandingkan sebelum ini? Mungkin ada bagi pemenang-pemenang Liga Juara Inggeris ini sendiri mempunyai permainan sendiri hasil daripada kemenangan permainan itu dinobatkan sebagai juara, dan kali ini dinobatkan secara automatik apabila kekalahan Manchester City melawan kepada Chelsea ini. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada tim Liverpool lah. Kita menjadi tim kelab pertama yang paling cepat menang Liga dalam satu season tu. Maknanya kita ada lagi 7 game, 7 perlawanan, tapi kita dah dinobatkan sebagai juara. So itu satu rekod baru untuk Premier League lah musim ni. Untuk kemenangan Chelsea ke atas macam itu, kita thanks to Chelsea. Sebenarnya Chelsea pun terpaksa menang kerana dia nak mencari tempat ke Liga Juara-Juara Eropah untuk season depan. Jadi sebenarnya semua orang tak boleh nak kata yang Chelsea menangkan untuk Liverpool semuanya, sebab masing-masing ada mission masing-masing dalam Liga season ni. Encik Muzili, kalau kita lihat juga berita ini merupakan satu berita yang memberi semangat kepada Hafizi pagi-pagi ini untuk bersiaran. Tapi kalau kita lihat sambutan peminat The Reds di seluruh dunia secara amnya dan peminat di Malaysia secara khususnya, mungkin sambutan bukan secara besar-besaran tetapi disambut secara normal baharu, secara digitalisasi. Atas talian boleh ceritakan sedikit? Betul. Sampai ke saat ini saya masih lagi terima mesej di WhatsApp bertalu-talu tanpa henti daripada pukul 5 pagi tadi. Saya tengok di Instagram, di Facebook, semua social media platform, dengan players, dengan semua mengucapkan tahniah kepada Liverpool, dan saya rasa ini norma baru yang kita tak boleh nak celebrate kat luar, tapi semua melalui platform sosial media. Baik, Muzili, mungkin Liverpool sudah menjangkakan kemenangan ini sejak daripada awal lagi, dan kalau kita lihat dari segi mata yang tinggi daripada pasukan-pasukan lain iaitu Manchester City menduduki ataupun mengejar tapi jauh perbezaan matanya. Dan kalau kita nak lihat ataupun kita nak recap semula, mungkin boleh dikongsikan melihat kepada konsistensi permainan yang dimainkan oleh pasukan Liverpool. Ya, tak dinafikan Liverpool agak memang konsisten daripada awal musim lagi. Cuma di sebelum corona pandemik ni ada kekalahan pertama pada bulan Februari tu pada Watford 3-0. Yang tu yang sedikit mencacatkan keputusan Liga Liverpool selain daripada seri dengan Manchester United sebelum tu. Tapi selain daripada itu Liverpool mencatatkan kemenangan. Oleh kerana tim lain agak sukar untuk sustain kemenangan, jadi sebab Liverpool agak ke depan berbanding dengan pasukan-pasukan lain dalam Liga dari segi mata.
Ya. Cik Muzili dah tidur ke belum kalau kita nak tahu sebab tahu game tadi berakhir pada pukul 2 atau 3 pagi ya. Uh, Jujurnya saya tertidur sebenarnya. Jadi terbangun tu terus check phone kan. Okey, tapi kita nak tanyalah satu soalan Cepu Mas. Ada yang mendakwa khususnya peminat pasukan lain. Dia kata kalau bila Liverpool menang ni macam tak kira lah sebab menang kali ni bermakna macam tiada sambutan sebab sedang COVID-19. Tapi sebagai peminat The Reds, apakah antara signifikan dan sejarah yang perlu kita tahu mengenai kemenangan kali ini? Bagi saya, kemenangan tetap kemenangan. Sambutan tu adalah perkara kedua sebenarnya. Dinobatkan sebagai juara Liga tu adalah satu yang orang tak boleh nak sangkal. Maknanya persembahan Liverpool musim ni memang jauh daripada jangkauan tim-tim lain. Itu adalah fakta. Jadi sambutan tu adalah, bagi saya, itu cara nak troll Liverpool punya fans lah kan. Sebab dalam situasi sekarang ni kita memang tak boleh nak keluar. Tapi kalau ikutkan video-video saya tengok tadi, players Liverpool punya players semua berkumpul dalam satu tempat untuk menyaksikan perlawanan antara Chelsea dan Man City tadi. Untuk mereka meraihkan kemenangan sebagai juara Liga. Baik, terima kasih Encik Muzili Aznur Musa merupakan Presiden All Reds Malaysia, dan semoga Liverpool terus kekal konsisten untuk memburu kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada musim depan. Dan begitulah meriahnya peminat-peminat Liverpool meraihkan, walaupun tidak meraihkan secara ataupun meraihkan secara nombor baru, tapi di media sosial saya tengok banyak dari segi troll oleh pasukan-pasukan lain juga. Masing-masing troll masing-masing, dan ini satu keunikan pada ketika ini, sambutan kemenangan ketika Liverpool menjuarai Liga Perdana Inggeris ketika COVID-19 ini. Ini satu keistimewaan yang mungkin tidak pernah berlaku pada sebelum ini. Dan untuk itu kita nak bawakan perkembangan seterusnya seperti biasa dalam awal ini pagi. Kita nak recap semula apakah antara berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web astro.awani.com, dan seperti biasa kita nak membawakan mengenai jumlah kes positif COVID-19 di dalam negara kita terlebih dahulu, dan di mana ini anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, iaitu pada semalam kita menyaksikan terdapat 4 kes baru dicatatkan dengan 3 kes import dan 1 kes tempatan, dan di mana semalam juga menyaksikan terdapatnya 40 kes sembuh baru, dan sehingga kini jumlah kes aktif adalah pada 208 kes sahaja, dan jumlah kumulatif kes yang telah pun sembuh di seluruh negara adalah sebanyak 8,271, dan di mana jumlah kes keseluruhan di Malaysia saja sebanyak 8,600. Dan perkara yang menarik juga, tiada kes kematian ataupun tiada kematian baru direkodkan pada semalam, Gigi. Dan kalau kita lihat juga KKM mengeluarkan satu perintah penutupan kawasan pendakian Bukit Broga di bawah Seksyen 18 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kurungan Akta 342 berkuat kuasa mulai esok, iaitu 27 Jun Sabtu sehingga ke suatu tempoh yang akan diumumkan kelak. Ini berkenaan susulan penularan isu terlalu ramai pengunjung yang berada di Bukit Broga, yang naik ke Bukit Broga Selangor baru-baru ini. Dan KKM mengeluarkan perintah itu pada bermula 27 Jun, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan pada Khamis, perintah penutupan itu adalah di bawah Seksyen 18 seperti yang saya bacakan tadi, dan katanya baru-baru ini tular di media sosial foto orang ramai di Bukit Broga susulan kebenaran oleh kerajaan yang membenarkan semula aktiviti riadah itu semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Dan melihat kepada keadaan itu, kita ada juga beberapa premis dan kedai tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan oleh kerana itu perintah ini dikeluarkan, arahan ini dikeluarkan bahawa kawasan pendakian Bukit Broga perlu ditutup. Kita tidak mahu, saya pasti ini adalah arahan bagi mengelakkan
perkara yang tidak diingini berlaku, pastinya dari segi penularan COVID-19 itu baik kita mencegah sebelum ia lebih teruk, dan apa pun kita harapkan mereka yang di luar sana yang suka mendaki, yang hobinya mendaki itu perlulah mematuhi arahan yang dikeluarkan. Ini kita tidak mahu nanti melawan arahan pula dan akan ada susulan tindakan polis pula selepas ini. Baik, dan jika kita nak recap semula, semalam merupakan 100 hari sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan ini satu artikel kita nak kongsikan kepada anda semua. Berjayakah Malaysia kekang COVID-19 hidup dalam normal baru? Anda boleh saksikan ini di paparan skrin anda sekarang, iaitu satu perkongsian laporan yang kita kongsikan, iaitu genap 100 hari Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di negara sejak pertama kali diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muda Yassin pada 18 Mac lalu, dan persoalannya, adakah Malaysia sudah berjaya mengawal pandemik maut COVID-19 daripada menjadi lebih buruk dengan pelaksanaan PKP yang kemudian disambung PKP bersyarat ketika ini, iaitu PKPB, dan PKP bertujuan untuk menghadkan pergerakan orang ramai untuk keluar rumah yang turut menyaksikan semua premis di dalam negara terpaksa ditutup kecuali bagi perkhidmatan penting. Dan hasil daripada PKP sebenarnya kita berjaya membawa satu perkabaran yang gembira di mana Malaysia sendiri tersenarai dalam 46 winning country. Anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang. Ini laporan yang kita nak kongsikan, iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu untuk membendung penularan COVID-19 di negara ini semakin menampakkan hasil apabila data yang dipaparkan di laman web ncoronavirus.org dikenalikan American New England Complex System Institute (NECSI). Malaysia kini tersenarai sebagai salah sebuah daripada 46 negara yang sedang memerangi perang melawan COVID-19, dan selain Malaysia, 3 negara jiran iaitu Thailand, Kemboja dan Vietnam turut tersenarai dalam senarai itu. Dan anda dapat saksikan ini merupakan antara curve yang selalu kita cakapkan untuk kita meratakan curve dan sebagainya. Ini antara negara-negara yang dipaparkan di laman web berkenaan, menunjukkan negara kita juga tersenarai daripada 46 negara yang berjaya memerangi COVID-19 ini. Bagaimanapun, bagi beberapa lagi negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Filipina masih bergelut untuk menurunkan kes jangkitan. Dan anda boleh dapat saksikan di paparan sekarang, ini merupakan laporan yang agak menarik untuk kita ikuti, kerana hasil daripada kerjasama antara rakyat sendiri untuk kekal di rumah sewaktu PKP ini juga menyumbang kepada keberjayaan ataupun negara kita berjaya termasuk dalam senarai yang kita kongsikan sebentar tadi, Gigi. Dan kalau kita lihat ya, dengan pencapaian Malaysia setakat ini, kes terendah yang kita catatkan adalah pada 10 Jun lepas, iaitu hanya 2 kes. Dan itu kita lihat sebagai satu petanda baik yang negara berada di satu landasan yang betul menuju sifar kes sekaligus bebas daripada COVID-19. Dan ingat bahawa KKM meletak target iaitu sasaran pertengahan Julai ini kepada sifar kes, dan itu memerlukan bukan sahaja usaha KKM tetapi usaha daripada rakyat keseluruhannya dan juga pihak berkuasa. Dan anggota perubatan dan kesihatan misalnya terpaksa bekerja shift panjang sejak 5 bulan lalu. Kalau kita lihat bagaimana kita berjuang untuk mendapat kepada angka ketika ini selepas kes pertama COVID-19 dilaporkan di dalam negara, iaitu pada 25 Januari membabitkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dan Singapura. Dan seperti mana orang awam, petugas kesihatan juga tidak lepas daripada rasa takut dan khawatir. Malah ramai jururawat maupun doktor menceritakan azab memakai pakaian pelindung PPE selain ada yang tidak langsung bertemu memeluk anak kerana risau kemungkinan memindahkan virus tersebut kepada mereka. Ini antara perkara-perkara, kalau kita nak recap balik, kita nak tengok balik apa yang telah kita tempuhi sebelum ini. Bukan sahaja mereka di barisan hadapan, tetapi kita yang berada di rumah ketika PKP tu. Dan tidak kurang juga ramai yang merindui waktu-waktu PKP dengan jalan yang tidak sesak. Bagi kamilah yang bekerja dengan jalan yang tidak sesak dan kedai yang jalan yang lengang, suasana yang lengang. Tapi apa pun, kita akan bawakan banyak perkembangan mengenai COVID-19 terutamanya di luar negara selepas ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Tadi kita bawakan mengenai sasaran ataupun target yang ingin dicapai KKM iaitu sifar kes untuk Malaysia bagi kes COVID-19 pertengahan Julai ini. Dan dalam masa yang sama ini perkembangan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menjangkakan jumlah kes positif COVID-19 seluruh dunia akan cecah 10 juta minggu depan. Dan justru WHO mahu usaha penyelidikan vaksin dipertingkatkan, begitu juga usaha untuk merawat mereka yang menderita akibat jangkitan pandemik itu. Dan menurut Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mereka yang mengalami gejala parah COVID-19 perlukan oksigen tambahan, namun ketika ini permintaan melebihi daripada bekalan. Dan WHO melaporkan banyak negara yang memerlukan alatan oksigen dan berada dalam keadaan sukar untuk mendapatkannya. Dan bagi menangani masalah itu, menurutnya PBB dengan kerjasama rakan-rakan sekutu dan pembekal lain sedang berusaha untuk menghantar peralatan ke negara-negara yang memerlukannya. Dan itu antara perkembangan yang kita bawakan di seluruh dunia, dan kalau kita nak lihat juga beberapa lagi perkembangan yang berlaku dalam negara kita, dan di mana ini perkembangan yang kita nak kongsikan kepada anda semua, iaitu Majlis Pemandaran Ampang Jaya MPAJ bercadang untuk menutup kawasan hutan berhampiran Taman Saga dan Taman Bukit Hartamas sekiranya kes malaria di kedua kawasan itu meningkat dengan mendadak. Dan Yang di-Pertua MPAJ Dato' Abdul Hamid Hussein berkata setakat ini pihaknya masih memantau keadaan tersebut dan ia bergantung kepada jumlah kes yang dicatatkan dalam masa terdekat. Dan itu antara perkongsian mengenai kes malaria dan sebagainya. Dan seterusnya kita nak bawakan perkembangan mengenai politik tanah air, dan di mana jika kita dapat saksikan beberapa hari lalu Singapura telah pun membubarkan parlimen dan memberikan mandat kembali kepada rakyat untuk memilih kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Dan hasil daripada apa yang telah Singapura lakukan itu, ini satu saranan daripada Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan melihat kepada politik negara kita yang boleh dikatakan mungkin agak sedikit dari segi ada pergolakan dan sebagainya. Jadi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin wajar untuk mengikut jejak Singapura membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan. Itu merupakan penjelasan daripada Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan, dan kata Mohamad, pembubaran parlimen perlu dilakukan segera bagi memastikan kerajaan yang memerintah mempunyai mandat yang baik dan diyakini. Dan anggota ADUN rantau itu berkata sejak merdeka Malaysia tidak pernah berada dalam kedudukan politik yang sangat tidak stabil seperti mana sekarang. Dan Gigi, kalau kita lihat sebelum ini beberapa presiden parti telah pun menyuarakan agar untuk mempersiapkan jentera parti mereka bagi mungkin pilihan raya ini pada bila-bila masa saja boleh berlaku. Jadi saranan daripada Presiden setiap parti ini seperti Parti Amanah telah pun menyatakan sebelum ini mereka telah pun bersiap sedia dari segi gerakan jentera mereka sekiranya PRU berlaku pada bila-bila masa, dan juga begitu juga daripada Parti UMNO dan juga beberapa parti lain telah pun mempersiapkan jentera mereka. Dan ini menunjukkan seperti memberi hint kepada kita. Kita tidak tahu sama ada parlimen akan dibubarkan ataupun tidak. Tapi sedikit sebanyak ia memberikan gambaran untuk pilihan raya umum itu mungkin akan berlaku ataupun mungkin akan berlangsung lebih awal daripada yang sepatutnya, Gigi. Ya, banyak spekulasi, tapi semua spekulasi itu mempunyai terjemahan yang berbeza-beza. Tetapi apa yang pastinya kita sekarang menumpukan kepada pilihan raya kecil PRK Dun Chini, yang mana kita ada wakil kita di sana, Faris Azman, yang mencungkil beberapa kisah rakyat ataupun apa yang diperlukan rakyat Chini, yang mana masuk hari ke-6 berkempen, isu rakyat terutama rumah mampu milik bagi generasi kedua antara yang ditagih penduduk di Dun itu. Kita nak ikuti laporan disediakan Faris Azman. Rumah mampu milik atau rumah mampu lihat, itu jelas penduduk generasi kedua yang menginginkan rumah yang lebih selesa untuk mereka diami. Dan isu ini dipanjangkan kepada wakil rakyat yang bakal dipilih pada 4 Julai depan, di mana pembinaan lebih banyak rumah mampu milik amat ditagih oleh generasi kedua Felda di Chini ini. Menurut generasi kedua peneroka Felda Arazami Din 50 tahun, isu rumah mampu milik terus membelenggu penduduk sejak beberapa tahun lalu. Ya, saya memang mengharapkan
Isu pendapatan ni perlu dibanyakkan lagi sebab memandangkan ramai yang sebenarnya penduduk anak-anak generasi kedua ni memerlukan rumah. Dan saya mengharapkan boleh menyelesaikan rumah yang mampu kita milik, bukan rumah yang mampu kita lihat. Sebab memandangkan pendapatan di sini pun memang bukanlah terlalu tinggi. Dan masalah kita orang di sini pun, masalah nak beli rumah, masalah dokumen untuk buat loan. Buat loan. Itulah masalah kita orang sebenarnya. Tapi memang yang penting sebenarnya kita memerlukan satu tapak untuk rumah kita membawa anak isteri kita untuk meneruskan kehidupan. Meskipun beberapa perumahan mampu milik telah dibina di sini, namun ianya tidak mencukupi. Lebih membebankan jika rumah mampu milik berkos sederhana dibangunkan berbanding kos rendah yang jelas di luar kemampuan rata-rata penduduknya. Yang mampu milik kalau boleh biarlah harga dalam 30,000, bawah 40,000 lah. Kita pun faham juga dengan keadaan hartanah sekarang ni. Tapi kita rasa kita nak yang harga yang lebih kurang yang fleksibel untuk kami di sini, lebih kurang harga 35,000. Memang banyak sangat tak ada rumah. Banyak sangat yang duduk menyewa, duduk dengan orang tua, satu family tu kadang-kadang sampai 2, 3, 4 family yang ada kat situ. Jadi benda tu memang akan bermasalah pada kami lah. Untuk menyelesaikan masalah dalam satu rumah ramai pun memang masalah lah kan. Perkara sama diluahkan Nurzita Said 52 tahun yang mahu isu itu diselesaikan demi keselesaan penduduk sekitar Chini. Wakil rakyat yang bakal kami pilih nanti boleh memberi peluang pekerjaan kepada generasi kedua. Dan selain daripada peluang pekerjaan tu, tempat tinggal yang penting. Ya, saya duduk sini satu. Maknanya generasi kedua ni kekurangan tempat tinggal di sini. Yang nyata, isu ini perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat yang bakal dipilih pada 4 Julai depan. Fariz Azman, Esrawani. Baik, selain daripada PRK Don Chini turut menjadi tumpuan pada ketika ini adalah musim durian. Dan ini sebenarnya fenomena musim durian ini berlaku di seluruh negara kita, dan di mana kalau kita pergi keluar saja kita tengok ramai yang menjual durian dan sebagainya. Dan ini kisah yang kita nak kongsikan kepada anda semua, iaitu melihat kepada pemilik dusun durian kunyit di kawasan pedalaman Kelantan boleh digelar orang kaya apabila meraih pendapatan mencecah RM200,000 setiap kali musim durian. Dan apa tidaknya, sepanjang sebulan jualan durian kunyit dan musangkin, pemilik kebun itu dapat mengumpul pendapatan sepanjang tahun. Kita ikuti kisah ini. Bagi Ibrahim Cik Musa yang memiliki kebun durian seluas 16 ekar, jualan durian kunyit dan musangking kali ini menggalakkan walaupun harga borong yang diberikan RM35 sehingga RM40 bagi sekilogram. Cuba hadiahlah tahun ni lah baru. Tapi hasil pun meningkatlah sikit. Dua kebun tu dalam lebih kurang dalam sosok tu 100 boleh lah setahun dah. Tak tahu kalau petang 100 ribu tu boleh lah kita. Mak tu dah sosok kebun 200 ribu lah. Dua kebun 200 lebih kurang lah tu. Tapi lah ni untuk tempatan lagi lah, Kelantan lagi lah. Ada tahun lepas ada masuk Singapura. Cik Lutfi tu dia ada agak atas sana. Dia ambil ni dia pilih-pilih itu sikit. Tak cukup sama. Dia pagi ni pun petang pun ada sama. Dia tak putus-putus siapa. Beliau yang lebih mesra dipanggil Pak Him tidak perlu membuat iklan untuk menjual duriannya kerana orang ramai dan pelanggan menempah duriannya sejak awal tahun lagi dan semasa buah hampir gugur. Pasaran durian kunyit dan musangking kali ini tidak diekspor berikutan permintaan di pasaran tempatan yang tinggi. Durian kunyit dan musangkingnya mulai dijual pertengahan Mei lalu. Sementara itu, Pengarah Pejabat Pelancongan Seni dan Budaya Kelantan, Motek Muhammad Aidil Afizi Daud memaklumkan pasaran durian kunyit dari pendalaman Kelantan seperti di Dabong dan Bertam ini mampu dijadikan produk pelancongan berasaskan agrotourism. Kali ini kita datang untuk melihat potensi untuk kita mempromosikan agrotourism, makan durian di kampung, di kebun di sekitar Jelawang ini, yang mana salah satu program yang kita akan cuba tonjolkan di bawah program Visit My Kampung yang insya-Allah akan menarik lebih ramai pelancong-pelancong domestik yang terutamanya penggemar-penggemar durian. Seluruh Malaysia dipersilakan datang ke Kelantan, datanglah ke Dabong dan kawasan Jelawang ini. Katanya sejajar dengan saranan kerajaan menggalakkan pelancongan domestik, sumber dan produk pelancongan seumpama ini perlu diketengahkan untuk pengetahuan rakyat.
Sedapnya durian. Tapi kita nak makan durian pun awal pagi sangat. Baru pukul 8 pagi. Tapi apa pun, terima kasih kerana menonton kami berdua. Dan sekian saja Awani Pagi. Dan jika anda suka dengan apa yang kami bawakan, boleh melihat astroawani.com dan setia bersama saluran 501 Astro Awani. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Dan saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.